Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 Februari bersama saya Azrin Mazlan. Susulan perintah injaksi Mariva Exparte kepada 1MDB dan subsidiarinya oleh mahkamah untuk membekukan asetnya, bekas Perdana Menteri Najib Razak hari ini membuat penjelasan. Menerusi satu hantaran di Facebook, Najib berkata dia tidak mempunyai aset berjumlah $681 juta seperti yang dituntut 1MDB. Beliau turut menyifatkan saman sivil 1MDB ke atasnya dibuat untuk membina persepsi bahawa dia mempunyai aset sebanyak itu. Najib mempersoalkan bagaimana dia mempunyai aset $681 juta sedangkan dia tidak mempunyai wang untuk membayar tuntutan cukai RM1.7 bilion oleh lembaga hasil dalam negeri. Kata ahli Parlimen Pekan itu, kerajaan amat jelas dengan berapa nilai aset yang dimilikinya setelah bertahun-tahun menyiasat dirinya. Selalu Pesuruhjaya Kehakiman Atan Mustafa Yusof Ahmad dalam perintahnya hanya membenarkan Najib mengeluarkan tidak lebih RM100,000 sebulan daripada akaun banknya untuk perbelanjaan. Selain itu, kata Najib, 1MDB dalam permohonannya kepada mahkamah turut memberi jaminan bahawa mereka akan membayar sebarang ganti rugi kepadanya jika syarikat itu kalah dalam saman sivil tersebut. Najib mempersoalkan sekiranya jaminan itu diluluskan oleh Kabinet, memandangkan 1MDB merupakan syarikat milik Kementerian Kewangan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zarkashi menyifatkan Pakatan Harapan cuba menumpang imej muda yang dibawa Parti Muda dengan memberi laluan kepada parti itu. Katanya perkara itu secara tidak langsung diakui melalui pemberian 9 kerusi oleh PKR, DAP dan Amanah untuk PRN Johor 12 Mac ini. Dalam satu hantarannya di Facebook, Puan berkata pemberian kerusi itu kepada muda merupakan satu pengakuan bahawa sayap pemuda PH seperti AMK dan pemuda DAP adalah gagal. DAP dan Amanah semalam mengumumkan memberi laluan kepada muda di 6 kerusi, manakala PKR pula menawarkan 3 kerusi. Sementara itu, Ketua Pemuda DAP Howard Lee menyifatkan Puan cemburu dengan muafakat di antara PH dan rakan-rakan strategiknya seperti muda. Kalau PH sanggup bersama kerjasama berkongsi kursi dengan muda pun dikira gagal. Yang UMNO bersatu pas parti-parti Melayu ni pun dikira gagal jugalah, sampai berduyun-duyun ada parti Melayu macam cendawan lepas hujan. Kalau ikut logik dia, wujudnya banyak parti-parti Melayu ni juga menunjukkan yang UMNO gagal nak membela nasib Melayu lah. Inilah namanya kerih makan tuan. Howard turut membidas budaya parti itu di mana pemimpin-pemimpin muda UMNO terpaksa menunggu bertahun-tahun untuk menjadi perwakilan atau dicalonkan sebagai wakil rakyat. Berita seterusnya, seorang bekas diplomat Bangladesh yang tinggal di negara ini sebagai seorang pelarian sejak lebih sedekat lalu ditahan polis di Ampang semalam. Persekutuan Antarabangsa untuk Hak Asasi Manusia FIDH menyuarakan kebimbangan jika individu terbabit akan dihantar pulang ke negara asal dan berdepan pendakwaan. Pengarah FIDH dalam ciapannya memaklumkan Muhammad Khairul Zaman merupakan bekas duta Bangladesh di Malaysia dan diiktiraf UNHCR sebagai seorang pelarian. Sebelum ini, akhbar harian berpengkalan di Dhaka, New Age melaporkan bekas diplomat berkenaan didakwa terlibat dalam pembunuhan beberapa tokoh Bangladesh di penjara pusat Dhaka pada 1975. Bagaimanapun, Muhammad kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Bangladesh pada 2004. Dia dilantik menjadi duta Bangladesh ke Myanmar pada 2005 sebelum berkhidmat sebagai diplomat negaranya di Malaysia 2 tahun kemudian. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Hamzah Zaiduddin dalam sidang medianya hari ini mengesahkan penahanan itu. Mengikut perundangan, kalau ada kesalahan, kita tangkap. Kalau ada permintaan daripada negara asal, kalau kita rasa ada kebenarannya, kita lakukan. Segalanya, apa yang kita lakukan adalah mengikut prosedur.
Sementara itu, Hamzah hari ini menafikan kabar angin bahawa dua menteri daripada Bersatu akan menyertai UMNO. Setiausaha Agung Bersatu itu menyifatkan dakwaan itu sebagai perang psikologi sesetengah pihak menjelang PRN Johor. Itu biasa berlaku. Mengapa dia nak berlaku sekarang bila ada pilihan raya negeri Johor? Hanya untuk memaklumkan kepada rakyat Johor. Kau jangan percayalah Bersatu tu. Pemimpin dia pun dah nak balik ke UMNO. Itulah cara sewa orang. Jadi sebab itu patutnya ditanya, apakah itu rumours atau sewa mereka? Sebelum ini, utusan online melaporkan bahawa dua menteri parti itu, seorang dipercayai Menteri Kanan, bakal menyertai UMNO semula. Desas-desus itu semakin kencang apabila Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa sebelum ini memaklumkan terdapat beberapa pemimpin Kanan Bersatu Johor akan kembali dalam UMNO dan Barisan Nasional. Kita ke perkembangan berikutnya. Dian Lee, anak kepada Taikun Hartanah Lee Kim Yew, adalah antara ahli baru berprofil tinggi yang menyertai Parti Muda baru-baru ini. Pembabitan ahli perniagaan itu mencuri tumpuan, khususnya buat warga maya di media sosial. Penglibatan anak jutawan itu dalam muda mencetuskan perdebatan di media sosial sama ada ia sesuatu yang baik atau bakal mengundang masalah kepada parti baru itu. Ada yang berpendapat bahawa Lee harus dinilai berdasarkan sumbangan dan peranannya dan bukan siapa keluarganya. Perdebatan itu juga mendapat reaksi Setiausaha Agung Muda Amira Aisyah Abdul Aziz yang memberikan maklum balas mempertahankan Lee. Ada warga maya yang mendakwa Muda hanya memberikan perhatian kepada Lee kerana bapanya seorang jutawan. Pengkritik bimbang bahawa Muda akan menjadi terlalu elitis dan mempersoalkan jika parti itu dapat memahami dan membela golongan pekerja dalam isu seperti gaji minimum dan cukai progresif. Dalam pada itu, spekulasi bertiup kencang bahawa Lee adalah antara nama yang disebut-sebut sebagai calon muda yang berpotensi pada pilihan raya negeri Johor 12 Mac depan. Berita grafik dan aktivis Fahmi Reza hari ini memohon dibicarakan atas dakwaan menggunakan akaun Twitternya secara tidak wajar dengan membuat ciapan yang didakwa menghina seorang menteri. Seniman jalanan itu membuat pengakuan itu ketika pertuduhan dibacakan di Mahkamah Session Cyber Kuala Lumpur pagi tadi. Menurut salinan kertas pertuduhan, aktivis itu didakwa memuat naik ciapan itu melalui akaun Twitter sekitar jam 3.02 petang pada 10 Februari. Dia didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta sama. Bagaimanapun tidak jelas daripada kertas pertuduhan, menteri yang didakwa menjadi sasaran, namun dipercayai ia berkaitan lukisannya mengenai isu peraturan kuarantin terhadap menteri yang pulang dari lawatan rasmi di luar negara tahun lalu. Hakim Sabaria Atan kemudian membenarkan jaminan RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 30 Mac untuk sebutan semula kes. Sementara itu, ketika ditemui di pekarangan mahkamah hari ini, Fahmi memaklumkan 8 lagi karyanya masih dalam siasatan polis. Walaupun beberapa kali aku kena panggil polis, kena soal siasat, kena tangkap, kena heret ke mahkamah, it won't stop me lah. Aku takkan berhenti daripada berkarya lah. Kerana aku rasa ini salah satu kebebasan kita sebagai rakyat untuk bersuara dan berekspresi. Ya, aku akan terus lawan apa-apa percubaan dan tindakan untuk menyekat kebebasan kita. So I will continue to fight for my rights. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Azrin Mazlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.